Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ini saya akan berkongsi ilmu, sedikit ilmu berbicara tentang TikTok. TikTok ini dengan tajuk lawatan rasmi perkongsian intelek dan jaringan sosial ke sekolah-sekolah sekitar Helsinki, Finland. Okey. Bunyi Finland tu adalah bunyi yang sangat jauh. Dia melibatkan pengantarabangsaaan. Okey. Sebenarnya apabila kita dapat ilmu untuk ke Finland, ini adalah seperti dream come true. Okey. Seperti dream come true kepada saya dan juga kepada rakan-rakan saya yang terlibatlah. Dan lebih dulu saya memperkenalkan diri saya lah. Saya adalah Encik Kamal Ruzaman bin Mamat, Ketua Unit Jabatan Sains Sosial di IPG KPT. Dan saya pun sudah lama dah di sini dan nak pencen dah pun. Okey, seterusnya saya akan cerita sedikitlah tentang perjalanan sekitar sekolah-sekolah di Helsinki, Finland. Okey, untuk sampai ke Finland ni adalah sesuatu yang agak luar biasa dan sesuatu pengalaman, satu perjalanan yang panjang sebelum kita sampai. Okey, sebab kita harus membuat paperwork yang betul, paperwork yang terapi, yang rapi, yang kemas sebab paperwork tu juga melibatkan proses-proses yang lama. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih kepada Puan Wan iaitu pegawai perusahaan saya dan juga sebagai setiausaha dia yang membuat paperwork dan berurusan surat menyurat ke IPGM dan kedutaan Malaysia di Finland. Untuk pergi ke sana itu kita banyaklah halangan dugaan dia dia bukan senang sebab dia keluar negara ni proses dia agak susah sikit. Tetapi akhirnya kita dapat juga pergi ke sana pada 27 Ogos hingga 31 Ogos 2018. Ni cerita ni dah agak lama lah. Okey, sekolah-sekolah yang dipilih ni juga adalah kerjasama daripada Kedutaan Malaysia di Finland. Jadi sekolah ini juga recommended by Kedutaan Malaysia di Finland. Bukan senang-senang kita boleh pilih sekolah-sekolah ke sana, tidak. Ini sekolah-sekolah yang terpilih. Okey, iaitu sekolah Expo International School, iaitu primary school, sekolah rendah. Kemudian Medliden School, iaitu secondary school, sekolah menengah, dan juga Helsinki English Montessori preschool, iaitu sekolah tadika lah. Jadi 3 sekolah ini yang akan kita tengok, yang akan saya bincangkan dan akan saya tunjukkan gambar-gambar slide yang menarik lah. So hari ini kita tidak mahu seperti stres, jadi kita go smooth dengan relax dan tenang saja. Kita tengok bagaimanakah keadaan di Finland. Okey, kita check out. Okey, ini saya tunjukkan peta Finland. Dia terletak di Scandinavian countries. Scandinavian ni dia ada beberapa negeri lah seperti Iceland, Norway, Sweden, Denmark dan Finland. Negara ini adalah negara-negara yang sejuk especially dekat Iceland sana sangat sejuk. Even saya pergi ke Finland pun suhu biasa dia antara 15 sampai 23, itu musim panas lah tu dan 23 Celsius lah. Dan Finland ni kita tengok dekat peta pun nampak macam dia besar. Dia nampak dia macam besar, tetapi sebenarnya penduduknya sedikit sahaja.
Okay, next kita tengok ini apabila saya sampai, welcome to Helsinki ya. Helsinki ni ibu negeri dia. Okay. Haifa Paiva. Maksudnya apa khabar ya. Okay. Ini saya dan sebelah itu adalah Puan Wan ya. Saya punya pegawai pengurusan yang menguruskan segala-galanya lah ya. Okey, ini sedikit latar belakang tentang Finland. Okey. Okey, Finland ni penduduknya kita panggil Finnish. Macam kita Malaysia, okay, Malaysian ya. Dia Finland Finnish. Okey. Suami ini bukan suami ya. Bukan suami-suami tapi suami. Suami ini adalah bahasa ibunda dia. Ya, suami dipanggil ya. Okey, untuk penerangan kali ini saya akan campur-campur lah. Ada bahasa Malaysia and then ada bahasa Inggeris ya. Sebab dia melibatkan istilah-istilah bahasa Inggeris ya. Kemudian dia terletak di Northern Europe bordering the Baltic Sea. Okey. Jadi sempadan antara dua itulah sempadan ya. So Finland is a Nordic country and it situated in the geographic region of Fennoscadia. Okay. The capital and largest city in Helsinki. Okay. Jadi bandar yang terbesar lah kat Helsinki ni. And then Finland population penduduk dia adalah 5.5 million ya. Ini berdasarkan pada tahun 2017 lah. Okay, 5.5. Berarti penduduk dia sangat sedikit kalau kita berbandingkan dengan Malaysia ya. Dan majority of the population is concentrated in the southern region ya. Kemudian 88.7 of the population is Finnish ya. Finnish and speak Finnish. Rata-rata dia bercakap Finnish lah ya. Dan Finland ni dia adalah 8th largest country di Europe. Salah satu daripada 6 negara terbesar di Europe dan 70% beragama Kristian. Right? Itu sedikit sebanyak tentang Finland. Okey, kenapa kita pilih Finland? Why? Why kita pilih Finland? Kenapa kita nak pergi Finland? Okey. So inilah jawapan dia. Meskipun agak mustahil untuk menilai sekolah di negara manakah yang terbaik di dunia, namun Finland secara konsistennya menunjukkan keputusan yang sangat baik dalam peperiksaan, iaitu program penilaian pelajar antarabangsa, iaitu PISA. Dia panggil PISA ya. Ni program ni semua di bawah PISA ya. PISA ni dia menilai 3 subjek saja. Okey, dia bagi subjek matematik, membaca dan juga sains. Okey. So 3 perkara tu yang dipentingkan. PISA ni bukan negara kita, negara mana pun, negara-negara yang mana-mana pun boleh memilih PISA ya. Ya, untuk program menilai pelajar ya. Kemudian mungkin ramai yang terkejut bahawa Finland sebuah negara yang kecil hanya mempunyai 5.5 juta penduduk mampu mencapai kejayaan tersebut ya. Walaupun penduduk sikit tapi mampu menjadi mendapat the best education ya in the world ya. Kemudian bukan itu saja tetapi Finland juga mengungguli ya, susah nak sebut mengungguli carta 5 negara terbaik ya di dunia ya. Okey. Okey, next. Okey. Berdasarkan rekod ya. Berdasarkan rekod pencapaian PISA sejak tahun 2000 hingga 2015 ya. Okey, mungkin ada yang tertanya, apakah OECD? Okey, OECD itu bermaksud Organization for Economic Cooperation and Development. Iaitu kalau kita translate, Persatuan Negara-Negara Maju dan Membangun. Ya. So daripada data ini kita dapat tengok sendiri ya, bahawa Finland tetap juara ya. Daripada tahun 2000 dia banyak nombor 1, even tahun 2015 pun dia masih ada nombor 2, nombor 3. So under 5 years tu
tetap the best, ya, even sampai sekarang pun. Dan negara-negara lain pun mengejar mereka juga, ya, seperti Japan, Singapura, ya, juga Korea Selatan juga mengejar untuk mendapat prestasi yang baik dalam PISA. Okey. Okey, ini Finland, ya. Ini sekaligus menjadikan Finland sebagai salah sebuah negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik di Europe dan juga dunia, mengatasi Jepun, Korea Selatan dan Singapura. Right. Next ni, supaya tidak bosan, kita tengok dulu gambar-gambar. Mungkin ada tertanya-tanya berapa orang kita ke sana. Ya. Okey, kita berapa orang kita ke sana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang, ya, kita ke sana, ya. Termasuk pensyarah-pensyarah daripada IPG KPT, ya, teknik, ya. Kemudian ada juga itu seorang prof, ya, Dr. Prof daripada UKM, ya, yang ikut serta untuk melihat perkembangan pendidikan di Finland, ya. Dan juga yang depan sekali, itu saya punya setiausaha lah tu, ya, yang gede kat depan tu. Kemudian ada lagi gambar kedutaan Malaysia di Finland. Itu bila sampai di kedutaan, kita disambut dengan sangat baiklah, ya. Sebenarnya mereka menanti-nanti, ya, tertunggu-tunggu kedatangan kita. Rupanya memang jarang sekali rakyat Malaysia yang ke Finland. Jadi kalau dapat yang datang ke Finland tu memang akan disambut dengan baiklah. Jadi salah satunya adalah rombongan kami lah ke sana, itu gambar, ya. So kita nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada kedutaan Finland, ya. Okey, ini kita bersama dengan Cik Nur Halilah, pegawai yang bertugas di kedutaan Malaysia Finland, ya. Disambut, bagi makan, bagi minum. Okey, bila kita sampai ni, kita sampai di WTC, ya. WTC ni kedutaan Malaysia ni berada di tingkat atas, ya. Ini bawah dia. Alright. Ini gambar lagi. Okey, apa itu PISA, ya? Okey. So macam saya cakap tadi, PISA adalah program for international student assessment, ya. Dia adalah untuk mengukur pencapaian murid berumur 15 tahun dalam literasi membaca, maths dan sains. Kemudian menilai kemahiran dan pengetahuan remaja. Kemudian tempoh tu 3 tahun sekali lah, iaitu mulai tahun 2000, ya. Tapi Malaysia start join adalah mulai tahun 2009. Okey, sasaran murid 15 tahun, ya, tanpa mengira tingkatan. That means dia 15 tahun, tak kiralah di tingkatan berapa-berapa, setiap negara kan dia berbeza-beza tingkatannya. Okey, ditaja, ditabir, diseliak oleh OECD. Right. Okey, ini adalah sekolah Expo International School. Ini adalah sekolah rendah lah, ya. Tapi dia bercampur sikit. Okey, ini sekolah dia. Macam ni je bentuk sekolah dia, tak sama dengan bentuk sekolah kita. Kenapa sekolah dia berbentuk seperti ni, kotak-kotak dan cermin? Sebab dia mementingkan pencahayaan matahari. Sebab dia negara sejuk, ya. Kalau dapat cahaya tu memang dia bersyukurlah, ya. Dan dia tak boleh macam fancy-fancy sebab dia ada salji. Jadi dengan cara macam tu je, salji tidak melekat, ya. Di dinding-dinding, dia tak boleh ada macam balcony terbuka ke apa macam sekolah kita, ya. Right. Okey, ini latar belakang sekolah tadi. Okey. Expo International School tu dia bermula 1 Ogos 2015. International English Comprehensive School disediakan untuk warga Finland dan antarabangsa lah, for children who mother tongues in English, who speaks the language fluently due to an international background, or who otherwise have obtained an adult command of English. Okay, so yang boleh berbahasa antarabangsa lah, bahasa Inggeris, ya. Okay, dia terdiri daripada grade 1 hingga 9, ya.
Dia ada berapa? 600 lebih pelajar. Kemudian sekolah grade 1 hingga 6 dan sekolah menengah grade 7 hingga 6. Grade sekolah menengah tu maksudnya kalau kita ni form 1 to 3 lah, 7 9 kemudian kemudian dia ada International Baccalaureate Diploma Program, authorized school so dia punya principal, pengetua dia Anne Marie Repo nama dia. Saya sebenarnya slide ni ada banyak, ada 100 lebih, tetapi saya kena cepatkan sebab saya kena membagikan masa untuk Diktop klinik. Masa yang diberikan pun dalam setengah jam saja, setengah jam ke 40 minit macam itulah. This is the school lah. Kita tengok plan sekolah tu. Daripada sana dia ada jalan, ada dewan, ada tempat parking, ada tempat pelajar main-main dan banyaklah macam seronok jugalah bila kita pergi sana tu. So this is primary education, grade 1 to 6. Follow the Finnish Comprehensive School Curriculum. So dia ikut curriculum dia lah. Curriculum dia ni dia according to the subject lah. Subject to the basic education arts dia panggil. So dia ada subjek mother tongues, literature, second international language, foreign language, national studies, kemudian macam-macam lah ada tu, history, social studies, math, sport, music dan lain-lain Dia lebih kurang kita jugalah ada subjek-subjek macam ni. Ini adalah penerangan daripada salah seorang daripada yang bekerja di sana lah, cikgu kat sana. Seterusnya kita tengok sekolah dia. Sekolah dia semua lengkap, teratur, kemas, ada dengan meja, ada tempat-tempat untuk bahan-bahan pengajaran This is middle year education. Middle year education ni, so ini adalah grade 7 to 9 In grade 7 to 9 the English stream. It is to provide people with the skill, linguistic abilities and the means to go to the further education in English either through the International Baccalaureate program ataupun di Expose International Upper Secondary Upgrade program or elsewhere. So inilah program dia lah. Kemudian kita tengok gambar. Di luar sekolah tu adanya tempat permainan dia di sana waktu sekolah and then dia ada gap untuk pergi ke satu jadual yang lain tu, dia ada gap dalam 5 minit 10 minit, so pelajar boleh keluar sekejap mengambil angin untuk rehat sekejap, and then boleh masuk balik supaya tak nak bagi pelajar tu stres dia more kepada fun learning kat sana so ini sekolah dia tengok lebih dekat. So ini ada middle year education untuk kalau kita macam form 1, form 2, form 3 dia punya subjek pun lebih kurang lah macam kita jugalah, ada mother tongues dia, second national language, foreign language, health study, religion, history, social studies, math, physics, geography, chemistry, geography, sport dia lebih kurang macam kita jugalah ini sambungan lagi dia ada music, pictorial art, craft, home economic, guidance, counselling. Ini adalah subjek dia lah yang ditawarkan dia ada elective class, elective subject base, elective A2 and B2 alright. Sorry saya kena cepatkan sebab saya punya slide ni banyak alright, so ini adalah penerangan daripada petugas-petugas kat sana lah kepada kita dia explain macam mana sekolah di sana dijalankan
dilancarkan ya. Okey, so ini adalah tempat dia dekat luar, ada di dalam, luar, tertutup semualah ya. So kat sini macam-macam aktiviti dilaksanakan, semua dalam dewan yang tertutup ni ya. Okey. Sekolah dia, naik tangga dia seperti itulah, dia luas ya. Okey. So daripada kelas boleh tengok pemandangan kat luar ya. Okay, so kita go through the curriculum ya. Kita tengok the curriculum sekolah. Okay, grade 1 until 6 at Expo International, follow the Finnish National Core Curriculum for Basic Education, terminated by the Finnish National Branch of Education and recently updated in 2006 lah. The curriculum includes the objective and core content of different subjects as well as the principle of people assessment lah. Special need education, people welfare and education guidance. The principle of the good learning environment, working approach as well as the concept of learning are also addressed in the core curriculum. Alright. So inilah perkara-perkara yang penting ya dalam kurikulum dia. Ini adalah 7 perkara kepada competence yang ada dalam kurikulum dia. Alright. Dia yang penting development as a human being and as a citizen. Okay. Dia pentingkan sebagai kemenjadian sebagai seorang citizen ya, yang bermoral, yang berjaya ya. So yang lain tu adalah 7 kunci dia ya. Contohnya thinking and learning, to learn, taking care of oneself and others, culture, multilaterality, ICT ya, dan lain-lain lah, 7 tu ya. Right. Okay. Ini adalah daripada pesyarah kita ya. Puan Siti sedang bertanya kepada prinsipal Expo International ya. Macam mana kejayaan pendidikan dia. Okay, assessment of learning. Ini assessment of learning ya. Iaitu kita tengok bahawa assessment guide and encourage learning ya. According to the national core curriculum, is cover learning, working and behavior, assessment development and people self-assessment skill. Yeah. The majority of assessment take place in daily school going in teacher people interaction in Expo assessment is guided by the positive education viewpoint. Okay. So semuanya berjalan di sekolah tu mengikut perancangan kurikulum yang telah ditetapkan lah. Yeah. So it is important that the assessment of learning is encourage realistic and follow goal setting. Okay. Diverse and flexible situational applicable means are used. People needs and circumstances are contact for both of peoples, and the guardian must receive enough information about assessment. Jadi assessment ni dia kena betul-betul difahami ya. Okay, next kita pergi kepada ini adalah gambar ya. Gambar kelas juga kat sana Okay. Kita sebenarnya gambar-gambar, untuk mengambil gambar di negara-negara maju ni kita tak boleh ambil gambar pelajar dia ya. Hanya boleh ambil gambar-gambar perabot, gambar kelas ya. Ambil gambar pelajar dia tidak dibenarkan. Sebabnya nanti parent dia boleh saman sekolah itu ya. Sebab untuk mengambil gambar pelajar harus dengan kebenaran, dengan izin ya. So this is support for learning and well-being. Well-being ni dia sangat penting dekat sana ya. Okay. The people right to receive
sufficient support for growth, learning and well-being in ensure amongst other things with the following measure. Okay, so dia ada guidance counselling, remedial teaching, part-time special need education, people welfare, school health care, aid equipment general, special education class, ya. So dia ada macam-macam lah kat situ, Okay, sebenarnya lebih kurang kita jugalah, ya. Okay, this is lawatan sekitar sekolah tadi. Ini gambar saya lah. Ni kita tengok tempat permainan dia, tempat gym dia, ya. Sini di luar. Okey, ini waktu penerangan, ya, oleh dia punya principal. Okey, ini kita merasa jugalah menaiki kereta api bawah tanah di Finland. So dia punya tiket pun murah je, ya. Berapa ringgit je? RM5 je. Macam itulah, tak sampai RM10 pun, semua kat bawah tanah. Okey, kita menggunakan pengangkutan awam, ramai menggunakan pengangkutan awam untuk pergi kerja. Train dia underground. Okey, so ini adalah trademark dia lah. Okey, Stockman tu. Ini di sekitar Helsinki, ya. Dan itu tempat kita makan lah. Makan pun €10 aja, include minum. Okey lah, cari tempat yang murah-murah aja. Kali berapa? €10. 10 kali 4, ya. Dapatlah. Okey, dia ni tempat minum, espresso house. Okey. Sinilah kalau kita nak minum, kan, minum latte ke espresso, kopi ke sandwich, semua ada kat sini, Right. Okey, ini Puan Jenin yang orang bertanggungjawab membantu kami sepanjang lawatan kerja ni lah. Dia memang sangat baik, ya. Dia orang Malaysia yang sudah tinggal di sana dan berkahwin dengan orang sana dan tinggal di sana dan ada anak pun di sana. Okey. Tapi dia masih kerja di Kedutaan Malaysia. Dia sangat membantu. Semua urusan-urusan dibantu oleh Puan Jenin. Okey. Dan kita semua pun terasa sangat bangga lah, sangat bertuah sampai ke sana, sampai ke Kedutaan Malaysia dan Finland. So kita ingin ucapkan terima kasih lah kepada Kedutaan Malaysia dan semua yang terlibat. So inilah dia punya town. Town dia tak adalah besar, dia banyak bangunan-bangunan lama. Kalau di Europe, sama macam di Europe juga, dia mengekalkan bangunan-bangunan lama. Okay. Ni baru ada bangunan baru, tempat shopping, tempat makan kat shopping ada kat sini. Dia ada restoran halal sikit kat sini lah. Susah nak carilah, cuma ada 1-2 je restoran halal kat sana. So ini dia punya trademark lah, ya, kebanggaan Helsinki Cathedral, iaitu church, Okay, next kita pergi kepada Methodum Gymnasium. Dia adalah sekolah, Sekolah kat sana dia panggil gymnasium. Gymnasium ni kat kita panggil gym, bukan gym, Okay. Kalau masuk dia pun relax, santai, semua dia letak kat dinding je, kan. Dia punya level, Ni high school, Methodum Gymnasium High School. Both dia include education, secondary education semualah, the only Swedish language high school in Expo 12 km west of Helsinki city centre. Okay. Okay, kita sikit tentang sekolah ni lah, sekolah ni, the school has good traffic link both with Helsinki and with a different part of Expo and with Grand Kula. So the school was founded in 1957 as Romsö Swedish Sam School. In 1975, the school was taken over by Expo City and was partnered with Expo Swedish Intermediate School to Methodum School and High School. So since 1977, high school has served as an independent unit under the name of
Medleyton Gymnasium. Okay, so inilah tentang sekolah tu ya. Kalau nak cerita nanti panjang lebar lagi tentang sekolah tu. Ya. And then bila sampai kat sekolah tu, ya, ni panjang lebar lah tentang sekolah tu ni ya. Okay, sampai kat sekolah tu kita pun bersama dengan principal dia ni, Medleyton Gymnasium ni, iaitu Mrs. Santa Rosala. So dia bercerita lah sikit. Mungkin you all tertanya-tanya pakaian dia macam mana. Dia memang pakaian yang casual saja, ya. Kita je yang pakai formal. Okay. Okay, ini sambungan tadilah ya. Dan sekolah tadi, okay. Okay. So kita lebih kepada, sorry saya cepatkan sebab saya juga mengejar masa ya. Ada banyak lagi slide. Okay, this is the school. Ini mama sign ya. Okay. So inilah kenangan kat sekolah tu. Okay. Ni tunggu bas. Okay, kemudian naik train. Ini kita pergi pula kepada Helsinki English Montessori Preschool. Ini macam tadika lah ya. Kita pergi pula ke tadika ni. Kita nak tengok juga, nak masuk ya. Sini ada Helsinki English Montessori Preschool. Okay. They care on weekend from 7:45 in the morning to 9 p.m. in the afternoon. Okay. There are 3 groups: morning Montessori and afternoon Montessori to children from 3 to 5 years. So umur dia 3 hingga 5 tahun. And preschool for the 6 years old. Okay. So the day of 3 to 5 years old children is divided into Montessori activities. Tapi apabila saya sampai sana, saya nampak bahawa mereka ni lebih kepada fun learning ya. So dia lepaskan pelajar kanak-kanak untuk bermain banyak, bermain untuk menghiburkan hati dia. Dengan cara bermain itu dia sedikit sebanyak melalui proses pembelajaran ya. Okey. Okey. Ini detail-detail dia lagi lah ya. Okey. Alright, yuran kemasukan dia adalah, for example, average family living in Helsinki pay around 435 pounds ya, a month with subscribe dia lah. Ini 435. Nanti kena kalilah dengan kalau duit kita ya, kalau nak tahu. Okey, ini adalah bilik-bilik untuk belajar-belajar kanak-kanak tadika ya. Okey. Dia memang healthy breakfast, dia bagi lunch, snack, special diet ya. Kemudian refreshing, outing, learning through Montessori classroom activities, free and safe indoor playtime. Biasanya kelas-kelas di sana, dalam satu kelas hanya limited pelajar. Dia tak lebih daripada 10 orang ya. Ni kalau kat sini ya. 10 paling ramai pun 15. Even sekolah menengah pun ya. Ni kat sini lagilah sedikit ya. Dia tidak benarkan satu kelas tu ada ramai. Ya. So dia ada regular music group and gyms lesson. Dia macam-macam lah dia ada ya. Visit library, swimming. So this is the class. This is the room. Okay. Encouraging learning. So this is the, dia ada encouraging learning ya. Dia memberi courage, semangat untuk belajar. Okay. Untuk children want to learn, devoted and highly professional teacher use the Montessori method specially to support untuk children ni ya. Between 3 to 6 years of age, children go through multiple sensitive period. Right? Saya tak boleh go through dengan lebih lama ya. Saya cuba cepatkan. Okay, this is the class. Okay.
dia ada learning environment, dia ada children encourage to express themselves, ya. Kemudian dia ada children enjoy learning new skill, ya. Jadi murid-murid, kanak-kanak di sana seronok datang sekolah dengan perasaan yang seronok, ya. Seronok untuk belajar sebab dia lebih banyak bermain, ya, kepada kanak-kanak tadikan, ya. Okay. Ni ambil gambar saja. Okay. The role of the teacher. Okay. To motivate children in their individual learning process, ya. Cikgu-cikgu di sana pun dipilih, ya, bukan sembarang aja. Dan cikgu-cikgu yang kita pergi ni adalah cikgu-cikgu international, so mereka boleh berbahasa Inggeris, ya. Bukan semua pelajar kat sana boleh bahasa Inggeris pun, ya. That's why dia memilih cikgu-cikgu yang kena berbahasa Inggeris, ya. Okay, this is international school, right? Okay, ni kelas. At last kita bagi cenderamata, cenderahati, ya. Dia pun bagi cenderahati kat kita. So mungkin ramai yang tertanya-tanya 5 sebab utama kenapa sistem pendidikan Finland diiktiraf terbaik di dunia. So this is what we want to know, kenapa kita ke Finland. So this is the main things yang kita nak tahu, right? Kanak-kanak mula bersekolah pada usia yang lambat. Dia tidak macam kita umur 4 tahun, 5 tahun dah hantar nak pergi prasekolah ke apa, kan. Dia tak. Dia kena kanak-kanak hanya mula bersekolah pada umur 7 tahun. Sebelum kanak-kanak bersekolah, ibu bapa punya pilihan sama ada ingin menghantar kanak-kanak mereka ke pusat asuhan berkualiti tinggi yang bersubsidi ataupun ke prasekolah. Alright. Ini bermakna meskipun kanak mula bersekolah pada usia yang lambat, namun mereka telah dipersiapkan untuk memasuki alam persekolahan dengan awal. Sebelum usia 7 tahun, pembelajaran secara tidak langsung melalui bermain sangat dititik beratkan kepada mereka. Dia mau kepada bermain lah, ya. Okay. Jadi fun learning, right? Pendidikan di Finland anda membawakan kanak agar lebih cepat belajar sekiranya mereka sudah pun bersedia. Kalau bersedia, dia tak paksa-paksa. Right. Okey, guru-guru mengajar bukan untuk ujian, Jadi meskipun kanak-kanak di Finland sering mendapat keputusan yang cemerlang di dalam ujian matematik dan membaca di peringkat antarabangsa, namun ujian selaras standard test bukanlah sebahagian daripada sistem pendidikan di Finland. Hanya ada satu saja ujian wajib yang perlu diduduki, iaitu ujian di tahun akhir sekolah menengah, high school. Di high school tu aja dia ada ujian. Terdapat juga ujian di peringkat daerah bagi yang memilihnya. Namun keputusannya tidak didedahkan kepada orang awam dan tidak dititik beratkan oleh guru dan pihak sekolah. Okay, so sistem dia lain sikit daripada kita lah. Kita memang sangat menitik beratkan tentang ujian, tentang markah, keputusan. Cikgu sekolah memang sangat mengambil berat, tapi dia tidak. Dia tidak memaksa, tidak force untuk mendapatkan keputusan ujian yang baik itu, Okay. Sebab mereka fun learning, more to fun learning. Kurangnya penekanan yang diberikan kepada ujian selaras ini membolehkan para guru untuk lebih fleksibel dalam merancang plan pembelajaran lesson plan. Okay. Guru juga lebih bebas untuk membantu pelajar, prestasi pelajar berdasarkan topik yang telah diajar. Bila kita tengok di sana, kita dapati bahawa pelajar-pelajar tu boleh decide sendiri dia nak pilih yang mana, topik yang mana. Jadi cikgu just guide aja kepada dia. Dia bukan sesuatu yang sudah ditentukan oleh sekolah macam ni, no. Okay, dia boleh dibawa untuk berbincang. Yang mana yang related, yang mana yang ikut kemampuan pelajar itu sendiri. Okay, bermain dan aktiviti adalah sebahagian daripada kurikulum. So kita tengok Arjo Sisko Olapa, susahnya nama sebut.
Kaunselor di Lembaga Pendidikan Kebangsaan Finland menegaskan bahawa amatlah penting untuk pihak sekolah memastikan kanak-kanak sentiasa gembira dalam proses pembelajaran. Ingat tu, sentiasa gembira, bukan stres ya. Jadi kanak-kanak sentiasa pergi sekolah, kanak-kanak di sana pergi sekolah sentiasa gembira. Kita di sini sentiasa gembira cikgu ya. Sebab nak bagi pelajar tugasan-tugasan yang banyak ya. Mereka nakkan pelajar-pelajar gembira ya. Sebab itu setiap sekolah ini mempunyai unit kebajikan yang dikhaskan untuk memastikan kanak-kanak sentiasa gembira di sekolah. Okey. Kita pun, negara kita pun sama juga ya. Kita bagi banyak-banyak aktiviti supaya kanak-kanak di sekolah di sini pun gembira ya. Cuma sekarang PKP tak boleh buat apa-apalah ya. Selain daripada subjek bahasa, matematik dan sains, kanak-kanak juga banyak dilibatkan dengan subjek-subjek tambahan seperti pendidikan jasmani, seni reka, etika dan juga muzik. Okey. Ni sama macam kita lah, kita pun ada semua subjek ni Okey. Di selang masa antara setiap subjek, mereka diberikan masa 15 minit untuk melakukan aktiviti bebas di luar kelas sebanyak 4 kali sehari. So dia selalu ada break 15 minit. So dia akan pergilah keluar buat apa-apa aktiviti dan masuk balik 4 kali sehari Para guru dan ibu bapa di Finland merasakan bahawa aktiviti sekolah merupakan satu keperluan dan proses pembelajaran di sekolah. Okay. Mereka juga diberikan kerja rumah tetapi kadar yang sangat sedikit sangat sedikit saja sebab dia tak nak student stres dia nak student selalu happy. Okay, guru-guru di sana tu merupakan satu kejayaan yang menjadi idaman ramai sebab banyak yang memohon untuk menjadi guru. Tapi guru di sana sekurang-kurang untuk menjadi guru dia kena ada kelayakan ijazah sarjana ada yang ijazah sarjana ataupun sarjana dia kena ada macam tu. Kita tengoklah tahun 2012 Universiti di Helsinki menerima lebih 2,300 permohonan hanya untuk 120 orang tempat sebagai guru je, tapi yang mohon ramai sebab profession guru di sana sangat dihormati sangat dipandang tinggi dan gaji dia pun 3 kali ganda gaji kita lah, 3 ke 4 kali ganda gaji kita Okey, kesamarataan di antara sekolah. Kita tengok pula mengutamakan kesamaan bagi semua sekolah. Sistem sekolah menuntut pelajar yang cemerlang untuk sama-sama membantu pelajar yang lemah. Okey, agar mereka juga boleh turut cemerlang. Yang paling penting konsep ini turut diamalkan di antara sekolah-sekolah saling bantu-membantu. So tiada istilah sekolah cemerlang atau sekolah tak berprestij, tak ada. Semua sekolah level dia sama rata Dan semua pihak saling bekerjasama. Tiada sekolah yang mengejar status untuk menjadi sekolah terbaik. Tak ada. Semua sekolah disamaratakan. Alright. So ini adalah gambar-gambar lawatan ke sana. Okay. Lawatan di sini ni kedutaan Malaysia. Ni kedutaan Malaysia. Oh, okay. Jeli ni dia kelahiran Ipoh Perak Okay. Ini Stockman. Ini jelas gambar-gambar yang ada. And then bila ada masa sebelum balik tu, masa lebih kita naik ferry Kita naik ferry, merasalah naik ferry 15 minit pun Okay. So this is the kubu tepi laut. Jadi banner semasa Finland di bawah jajahan Sweden ni dulu penatlah nak berjalan kat Finland ni. Ni dia ada kubu. Tengoklah sikit-sikit je lah, bersia-sia sekitar kubu. And then kita pergi juga dekat open market, tengok strawberry, tengok buah-buah So ini gambar-gambar dia. Ni railway station. So this is gambar Helsinki naik boat. Okay. Ni gambar-gambar je lah. Inilah kenangan-kenangan terindah yang tinggal. Okay. Macam a dream come true. Dapat pergi ke Finland. Mungkin ada yang tanya-tanya kos, berapa kos yang kita habis
Saya pun tak berapa kira lah. Rasa dalam kita bawa 10,000 tu habis lah. Ya. Sebab nak makan, nak jalan, nak bayar hotel kan. Itu ini sikit-sikit lebih kurang lah. Okey, rentetan daripada lautan kita ke Finland, kami juga telah dilantik sebagai koordinator dalaman ya, iaitu lautan KPPM, KSU dan IPGM ke Finland pada 2019. Okey, so kita lebih awal sampai, so kita bagilah tunjuk ajar apa-apa yang patut ya. Kemudian lautan mereka pada 25-29 Mac 2019 ya. Okey, ini sesi taklimat perbincangan dengan KPPM dan KSU ke Finland. Right. Okey, di samping itu juga perkongsian lawatan ke Finland ini telah saya dengan Puan Wan memberi taklimat ke IPG lain juga dan universiti lain. Itu termasuk di UPM, IPG Batu Lintang, IPG KPT, IPG KTB, IPG KM, RM dan TAR ya. Banyaklah. Ya, okey. Sekian, terima kasih dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap atau terkasar bahasa. Ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat untuk menjayakan Deep Talk ini ya. Dan juga terima kasih kepada Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah, KJ dan semua rakan-rakan di IPD Teknik ya, yang membantu melaksanakan program ini ya. Hope to see you again in Finland on Friday. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.